KB Channel. Yalah, sudahlah Tan Sri Beriasi ni kan, kalau kita tak betul-betul kaji pasal dia kan, kita akan fikir dia ni seorang wira, dia ni seorang pejuang, dia ni seorang yang istiqamah. Benda tak ada kan. Dia gunakan isu 1MDB ni untuk menutup perangai dia yang sebenar. Dia buat semua benda ni sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Itu tujuan dia. Dia tangkap katak banyak-banyak ni, tujuan dia kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Dia tubuhkan Pakatan Harapan kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Bila dia tak jadi Perdana Menteri, dia runtuhkan Pakatan Harapan. Dia buat Perikatan Nasional pun kerana dia nak kekal sebagai Perdana Menteri. Halangan terbesar untuk dia jadi Perdana Menteri adalah Barisan Nasional dan UMNO. Sebab tu cita-cita dia nak menjadikan parti bersatu sebagai parti terbesar yang mewakili orang Melayu atas niat dia untuk jadi Perdana Menteri. Dulu dia lawan Pak Loh sebab apa? Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Apa salah Pak Loh pada dia? Tak salah apa-apa kan? Tapi dia desak Pak Loh letak jawatan sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi Alhamdulillah Tun Abdullah tak pilih dia jadi Perdana Menteri. Tun Abdullah pilih Najib Razak jadi Perdana Menteri. Dia fikir mungkin Najib Razak tak lama jadi Perdana Menteri, rupa-rupanya lama, 9 tahun. Jadi dia gerakkan agenda dari dalam UMNO sendiri untuk menjatuhkan Najib Razak, bertujuan untuk dia mengambil alih jawatan Perdana Menteri, mengambil alih jawatan pengerusi Barisan Nasional dan mengambil alih jawatan pengerusi Presiden UMNO. Tu dia niat dia. Kalau tengok dia nampak macam baik lah, tapi di sebalik tu dia mengejar cita-cita dia. Dia tak peduli orang Melayu ni bersatu ke berpecah ke, rakyat ni bersatu ke berpecah ke. Dia tak peduli ekonomi jatuh ke, rakyat hilang kerja ke, pelabur lari. Dia tak peduli semua tu. Perasan tak? Orang Melayu dah bersatu bawah mufakat nasional. Betul tak? Penyatuan antara UMNO dan PAS. Siapa yang pecahkan penyatuan UMNO dan PAS? Muhyiddin juga. Kalau penyatuan tu tak menguntungkan dia, dia akan pecahkan penyatuan tu. Dulu kita orang UMNO dengan orang PAS boleh sembang pasal politik. Betul tak? Kita boleh selesai banyak masalah dah. Kita dah bermaaf-maafan dah. Betul tak? Kenapa hari ni kita bermusuh balik? Sedangkan sebelum ni kita tak bermusuh. Sebab Muhyiddin Yassin lah. Dan dia orang ni cuba divert isu yang kita bergaduh ni sebab Najib dan Zahid. Sedangkan kita bersatu dulu kerana Zahid, Najib, Tuan Guru Hadi Awang, 3 pemimpin ni. Kita berpecah hari ni takkanlah kerana Zahid atau Najib. Yang menyatukan dikatakan memecahkan kita. Tak betul. Yang pecah belahkan kita ni adalah Muhyiddin. Tu kita cuba nak buka minda balik, nak bagi nampak siapa sebenarnya yang jahat. Sebab filem ni dah nak tamat. Tidak. Kita orang UMNO PAS bermaaf-maafan, berpelukan. Kita buat penyatuan umrah, kita buat mufakat nasional. Betul, kita jadi kuat. Kita menyatukan hampir 90% orang Melayu dalam satu perjuangan yang sama, Abata Mufakat Nasional. Yang menyatukan kita pemimpin tu adalah Tuan Guru Hadi Awang daripada PAS, Najib Razak daripada UMNO, Zahid Hamidi daripada UMNO. 3 pemimpin ni berjaya menyatukan UMNO dan PAS. Hari ini kita bergaduh. Kenapa? Adakah kerana Najib? Adakah kerana Zahid? Kita bergaduh kerana Muhyiddin Yassin. Sebab apa kita bergaduh? Sebab cita-cita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cita-cita dia nak jadi Perdana Menteri, cita-cita nak kekal Perdana Menteri. Dia runtuhkan PAS sebab apa? Sebab nama dia tak terpilih sebagai calon Perdana Menteri yang seterusnya. Yang kedua, ketika itu kita telah berjaya mewujudkan mufakat nasional. Dia tahu orang Melayu dah bersatu. Jadi dengan tak ada peluang untuk jadi Perdana Menteri dalam PAS, kalau berlaku pilihan raya ke-15, dia langsung tak ada peluang untuk menjadi kerajaan semula. Lebih kurang macam tu tuan-tuan.
pemimpin PAS hari ni kalau bercakap Najib Zahid, Najib Zahid, Najib Zahid, dulu mana PAS duk bercakap tentang Najib dan Zahid? Betul. Kenapa jadi macam tu? Kerana Muhyiddin Yassin. Mana Muhyiddin Yassin ni lah masalah sebenar dalam politik Malaysia ni. Dia sanggup buat apa saja semata-mata kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Dan dia dah pun diangkat sebagai Perdana Menteri. Adakah dia berjaya? Gagal kan? Betul. Mana dia tak layak pun jadi Perdana Menteri. Dia tak ada kemampuan untuk jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri mesti ada IQ yang lebih. Cukup pun tak boleh, kena IQ yang lebih dalam ekonomi. Jatuh bangun negara bergantung kepada ekonomi. Kalau kita pilih Perdana Menteri macam Tan Sri Yassin, ekonomi jatuh sebab dia tidak ada kemampuan dari segi ekonomi. Dia tak ada. Dia tidak ada kebolehan dalam bidang ekonomi. Okey tuan, Tok Zahid, Tok Najib kena dakwa zaman bila? Zaman Pakatan Harapan. Kita tengok balik kronologi. Kenapa Zahid Hamidi didakwa? Sebab apa? Sebab dia mempertahankan UMNO, mempertahankan Barisan Nasional. Dia enggan menjadi ketua kata. Itu cerita dia. Cuba Tuan Ibrahim Non bayangkan, kalaulah Presiden PAS dipanggil Tun Mahathir ketika itu, Tun Mahathir minta Presiden PAS jadi ketua kata, minta Presiden PAS bubarkan UMNO. Adakah Presiden PAS akan ikut desakan dibuat Tun Mahathir? Tentu tak ikut. Sama juga dengan Tun Zahid. Takkan dia jadi ketua kata? Mana dia tak pentingkan diri dia. Dan pendakwaan dia, pendakwaan yang terpilih kerana dia enggan bubarkan UMNO. Akal budi pun tak ada kena-mengena single sen pun dengan duit rakyat. Tak ada kena-mengena single sen pun dengan dana kerajaan. Semua dana yang ada dalam akal budi adalah usaha Dr. Zahid Hamidi sendiri. Daripada pendapatan dia dan sumbangan orang kepada dia. Dia masukkan dalam akal budi untuk menjalankan kerja-kerja amal atas saranan arwah orang tuanya. Tu jelas. Betul tak? Tapi benda akal budi ni digembar-gemburkan oleh siapa? Oleh Perikatan Nasional. Orang tuduh dia makan duit anak yatim. Orang tuduh dia makan duit ibu tunggal. Bolehkah kita bertenah macam tu? Sedangkan tak ada kena-mengena pun single sen dengan duit ibu tunggal atau anak yatim. Memberi lagi ada, mencuri tak ada. Memperjuangkan perjuangan Pakatan Harapan hari ni lah Perikatan Nasional. Tuan perasan tak? Tengok perjuangan PH dengan PN sama tak? Hampir sama, 99%. Hampir sama. PH perjuangan dia lawan Najib lawan Zahid. PN perjuangannya lawan Najib lawan Zahid. Sebab tu ada agenda untuk wujudkan kemah besar. Sebab apa? Sebab perjuangan mereka sama, objektif mereka sama, dan untuk berkuasa saja. Bila tercapai objektif mereka menjatuhkan Najib dan Zahid, maka mereka akan merebut jawatan Perdana Menteri. Betul tak? Sebab tu PH tumbang. Jadi kita fikir sendirilah. Akal budi ada kena-mengena dengan duit kita ke? Ada kena-mengena dengan duit kerajaan ke? Tak ada kena-mengena langsung. Single sen pun tak kena-mengena. Bukan 10 sen, single sen pun tak kena-mengena. Adakah pasal akal budi harga barang mahal? Adakah pasal akal budi kita rakyat hilang kerja? Adakah pasal akal budi hutang negara naik 1 trilion? Adakah pasal akal budi pelabur lari meninggalkan negara kita? Pelabur tak masuk dalam negara kita? Tak ada kena-mengena langsung. Yang kita orang duk sakit hati sangat kat Zahid Hamidi tu pasal apa? Yang PN duk benci sangat kat Zahid Hamidi tu pasal apa? Sebab apa? Dia curi duit kita ke? Dia curi duit negara ke? Tak ada kan? Adakah akal budi ni beban kepada negara? Tak kan? Adakah kita perlu buat tabung nak bayar hutang akal budi? Akal budi mana ada hutang? Aduh, dia pelik betul kan? Kalau kita nak benci seorang tu, kita kena mengetahui kebenaran dulu. Jangan kita membenci seorang tu tanpa kita mengetahui kebenaran. Orang kata makan duit yatim, kita percaya, padahal benda tu betul. Betul tak? Sebab kes akal budi sengaja diwar-warkan oleh PN semata-mata ada agenda besar dia orang tu.
Nak menutup segala kegagalan mereka tu. Nak tutup segala muslihat mereka tu. Macam Presiden PAS. Pernah tak dulu dia kata UMNO itik petas kaki masa dalam Mufakat Nasional? Tak ada kan? Baru-baru ni dia kata UMNO itik petas kaki sebab apa? Sebab bersatu lah. Betul, sebab bersatu lah, dah terpengaruh dengan bersatu. Okey tak nak? Kita mungkin fikir PN kerajaan yang integriti. Integriti ikut mana? PN fungsinya nak lawan rasuah, kan? Betul ke dia orang lawan rasuah? Lawan rasuah patutnya ekonomi naik. Kenapa ekonomi jatuh? Lawan rasuah sepatutnya hutang negara berkurangan. Kenapa naik sampai 1 trilion? Lawan rasuah sepatutnya meyakinkan pelabur. Kenapa pelabur tak yakinlah negara kita? Lawan rasuah sepatutnya harga barang murah. Kenapa harga barang semakin mahal? Betul ke mereka ni kerajaan yang ada integriti? Betul ke mereka ni kerajaan yang lawan rasuah? Saya pun rasa tak kot. Kita buat perbandingan sendirilah. Tengok dari segi ekonomi, dari segi hutang negara, dari segi kehidupan rakyat, harga barang. Betul ke mereka lawan rasuah? Tak. Mereka bukan lawan rasuah. Mereka lawan Najib dengan Zahid. Sebab apa? Najib tu dulu Perdana Menteri Malaysia. Zahid ni sekarang pengerusi Barisan Nasional, Presiden UMNO. Sebab dia ni tegas. Orang tidak boleh mempergunakan dia, tidak boleh memperalatkan dia, tidak boleh memperbodohkan dia. Sebab tu dia orang benci kat Zahid Hamidi. Bukan Zahid Hamidi yang menggagalkan Mufakat Nasional. Yang menggagalkan Mufakat Nasional tu Muhyiddin Yassin. Tapi kita tak nampak gajah depan mata. Kita nampak nyamuk sebarang laut. Betul tak? Kita ni kan, orang Melayu banyaklah UMNO dengan PAS. Pasal apa kita bergaduh hari ni? Kenapa dulu kita boleh bersatu? Kenapa dulu kita boleh berjuang dalam perjuangan yang sama abata? Kenapa sekarang tak boleh? Salah siapa? Siapakah yang memecah belahkan ukhuwah kita, persaudaraan kita dalam politik ni? Siapa? Kalau ikut kata penceramah PN, Najib dengan Zahid, tak ada. Kita berpecah belah kerana Muhyiddin, bukan kerana Najib dan Zahid. Yang menyatukan kita Zahid, Najib, Hadi Awang, 3 nama ni. Tapi tuan guru kita dah terpengaruh dengan Muhyiddin Yassin sampai tak nampak yang mana belian, yang mana kaca, yang mana benar, yang mana salah. Yang benar dikatakan salah, yang kaca dianggap permata. Tapi rakyat tunjukkan kebenaran di peti undi di Melaka dan Johor. Betul tak? Takkan tak nampak lagi. Macam Muhyiddin, dia cuba untuk melawan kebijakan Najib. Dia pun nak jadi bapak kebajikan, cuma dia ubah jadi bapak perhatian. Dia bagi bantuan perhatian. Tapi bantuan perhatian yang diberi oleh Tan Sri Yassin, dia ambil duit dari mana? Dia terpaksa pinjam. Bila dia terpaksa pinjam, tambah hutang negara, siapa yang kena bayar hutang negara tu? Seluruh rakyat Malaysia kena bayar hutang negara tersebut. Jadi untuk mengembalikan peluang ekonomi dalam negara kita, pilihlah Barisan Nasional. Jangan was-was langsung. Jangan was-was langsung. Pilih Barisan Nasional. Undi kerana nakkan kebangkitan ekonomi. Orang muda pun sama. Orang muda ni susah sebab apa? Sebab tak ada kerja. Bukan susah kerana tak ada pendidikan. Orang dulu-dulu susah sebab kita tak ada pendidikan. Jadi kita tak dapat peluang pekerjaan yang baik. Kita tak pandai nak berniaga sebab kita tak ada ilmu pada waktu itu. Macam anak muda hari ni, dia orang semua ada pendidikan yang tinggi. Ada yang ada PhD, Master, Bachelor, Deep dan lain-lain. Kenapa mereka susah hari ni? Tak ada peluang pekerjaan. Kenapa tak ada peluang pekerjaan? Sebab ekonomi negara teruk. Kenapa ekonomi negara teruk? Kerana Muhyiddin Yassin dan Tun Mahathir.